Hari ini, kita akan belajar firman Tuhan di bawah tajuk Kebenaran Pokok Kehidupan dan Kristus An Sang Hong. Dunia menganggap Kristus An Sang Hong yang datang ke bumi untuk memberkati kita sebagai manusia biasa. Sama seperti orang menganggap Yesus hanya sebagai anak lelaki tukang kayu pada 2000 tahun dahulu. Namun, kita mempercayai sepenuhnya Kristus An Sang Hong sebagai Yesus yang datang kali kedua dan sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia pada zaman Roh Kudus. Hari ini, melalui kebenaran pokok kehidupan, marilah kita belajar bahawa penyelamat sebenar yang telah datang ke bumi ini ialah Tuhan Bapa An Sang Hong dan Tuhan Ibu Yerusalem syurgawi kita. Pertama sekali, kita perlu memahami kantongan Alkitab. Buku Ibrani bab 10 berkata bahawa hukum ialah bayangan kepada keselamatan yang akan datang. Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan dipanggil sebagai 5 kitab Musa. Pada masa dahulu, buku-buku ini biasanya dipanggil sebagai hukum Taurat. Dikatakan oleh buku Ibrani bab 10, hukum mengantongi semua keselamatan yang akan datang. Kalau begitu, bayangan dapat dihasilkan hanya apabila keselamatan benar-benar wujud. Jadi, Yesus menjelaskan perkara yang tersembunyi sejak penciptaan dunia melalui perumpamaan. Buku Matius bab 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ada banyak perkara yang Tuhan sembunyikan sejak penciptaan dunia. Jika perkara yang tersembunyi ini tidak didedahkan, bagaimanakah kita dapat menantikan kerajaan syurga dan keselamatan? Sebab itulah Kristus datang dan menjelaskan semua perkara yang tersembunyi melalui perumpamaan, rahsia dan ramalan serta membenarkan kita menyedarinya. Di dalam buku Matius bab 13, kita dapat melihat bagaimanakah Yesus menjelaskan kebenaran secara terperinci untuk memberitahu kita. Buku Kejadian mempunyai rekod tentang penciptaan dunia. Kalau begitu, marilah mengetahui apakah yang Tuhan sembunyikan sejak penciptaan dunia. Di antara kebenaran Tuhan yang tersembunyi di dalam buku Kejadian, kita akan belajar tentang kehendaknya yang kudus daripada kebenaran pokok kehidupan serta pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hari ini, marilah kita belajar tentang mengapa Kristus An Sang Hong datang ke bumi dan memberitakan Injil Tuhan di seluruh dunia. Menurut buku Kejadian bab 2, Tuhan meletakkan pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat mempunyai ciri-ciri tertentu. Jika memakan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, orang akan mati. Jika memakan buah pokok kehidupan, orang beroleh hidup kekal. Buku Kejadian bab 2 ayat 16. Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia itu bebas untuk makan buah dari mana-mana pokok di taman. Tetapi ada pokok yang mempunyai pilihan. Apakah pokok itu? Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Walaupun Tuhan memberikan amaran keras, pastilah kamu mati. Adam dan Hawa digoda oleh syaitan dan melanggar perintahnya. Jika kita membaca bab 3, kita dapat melihat bahawa mereka digoda oleh syaitan dan akhirnya makan buah pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
apabila memakannya, apakah yang berlaku kepada mereka? Jika mereka tidak makan darinya, mereka beroleh hidup selama beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu atau berbilion-bilion tahun. Namun, mereka makan buah larangan dan mati seperti yang Tuhan katakan, pada hari kamu makan, pastilah kamu mati. Mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan yang pendek dan sementara. Kalau begitu, bagi Adam dan Hawa yang berdosa kerana makan buah larangan, adakah dia tak peluang lagi untuk memiliki kehidupan kekal? Adakah dia tak jalan lagi untuk memulihkan jalan kehidupan kekal? Buku Kejadian, bab 3, ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Selepas makan buah larangan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pokok kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup berapa lama? Jika mereka makan buah pokok kehidupan, mereka dapat hidup berapa lama? Bahkan pendosa yang makan buah pokok larangan pun dapat hidup kekal jika mereka makan buah pokok kehidupan. Tetapi apakah yang menjaga jalan ke pokok kehidupan? Marilah melihat ayat 23. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyampar-nyampar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan meletakkan kerup dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pokok kehidupan, supaya pendosa tidak dapat mendekati pokok kehidupan. Seperti ini, di dalam buku Kejadian bab 3, Tuhan menunjukkan kita pokok kehidupan sebagai bayangan. Hari ini, manusia di dunia mengatakan bahawa kita menjadi pendosa disebabkan mewarisi dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kerana makan buah pokok larangan. Walaupun orang mengetahui bahawa Adam dan Hawa makan buah pokok larangan, mereka tidak mengetahui cara untuk makan buah pokok kehidupan. Bagaimanakah kita boleh makan buah pokok kehidupan? Apakah pokok kehidupan? Memandangkan mereka langsung tidak mengetahuinya, jika kita bertanya kepada mereka, adakah kamu tahu bahawa ada pokok kehidupan di Taman Eden? Tidak pasti. Saya tahu bahawa Adam dan Hawa makan buah pokok larangan, tetapi di sana ada pokok kehidupan juga. Ini yang bahagian yang sangat penting. Semua manusia merintih dalam rantai kematian. Semua manusia dilahirkan dan kemudian mati. Kerana dosa asal yang makan buah pokok larangan yang diserahkan kepada semua manusia. Kalau begitu, bagaimanakah kita boleh makan buah dari pokok kehidupan? Tak apakah realiti pokok kehidupan? Alkitab berkata bahawa tiada perkataan yang kehilangan pasangannya. Mulai sekarang, marilah mencari pasangan bayangan dan melihat bagaimanakah realiti kelihatan. Marilah mengetahui apakah realitinya. Mengenai pokok kehidupan di dalam Perjanjian Lama, jika kita makan buahnya, kita boleh mendapat kehidupan kekal. Hanya ada satu cara untuk kehidupan bagi manusia yang tidak akan mati selepas makan buah pokok larangan. Caranya ialah makan buah pokok kehidupan. Makan buah pokok kehidupan. Jika sesiapa memberitahukan orang jalan untuk makan buah pokok kehidupan, itu akan menjadi berita yang sangat baik dan diberkati. Siapakah yang memerintahkan untuk menghalang jalan? Tuhan memberikan perintah, halang semua jalan ke pokok kehidupan, supaya pendosa tidak dapat mendekatinya. Jadi kerup menerima perintah itu menjaga jalan dengan pedang yang bernyala-nyala. Tuhan menghalang semua pendosa makan buah dari pokok kehidupan. Kalau begitu, bagaimanakah pokok kehidupan muncul sebagai realiti? Buku Yohanes, bab 6, ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Dia memberikan kita ajaran yang sangat penting. Buku Kejadian berkata bahawa kita boleh mempunyai kehidupan kekal apabila kita makan buah pokok kehidupan. Tetapi di sini, buku Yohanes bab 6, Yesus berkata, barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, mempunyai hidup yang kekal. Perjanjian lama ialah bayangan, dan perjanjian baru ialah realiti. Di Taman Eden, kita mendapat kehidupan kekal apabila kita makan buah pokok kehidupan. Di dalam buku Yohanes bab 6, kita mendapat kehidupan kekal apabila kita makan daging dan darah Yesus. Akhirnya, kita dapat memahami bahawa daging dan darah Yesus ialah realiti bagi pokok kehidupan di Taman Eden. Sebab itulah dikatakan, hukum hanyalah bayangan kepada keselamatan yang akan datang. Kalau begitu, apakah yang Yesus katakan mengenai pokok kehidupan di Taman Eden yang membolehkan kita menerima kehidupan kekal apabila kita memakannya? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, ini juga sukar memahami. Kita memahami bahawa daging dan darah Yesus ialah realiti pokok kehidupan di Taman Eden. Tetapi sukar untuk makan daging Yesus dan minum darahnya. Di dalam Alkitab, marilah mencari cara untuk makan daging Yesus dan minum darahnya. Buku Matius 4:26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus dan mempersiapkan apa? Jadi murid-murid melakukan seperti yang Yesus arahkan. Dan melakukan apa? Mereka mempersiapkan Paskah dan menyambutnya. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah apa? Di dalam buku Yohanes bab 6, barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya mempunyai apa? Kehidupan kekal. Dan Tuhan menyembunyikan cara untuk makan daging Yesus dan minum darahnya dalam kebenaran Paskah. Apakah yang Yesus katakan selepas memberkati roti Paskah? Inilah tubuhku. Dalam erti kata lain, inilah dagingku. Dan ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, mengambil cawan mengisi air anggur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ini darah siapa? Sesiapa yang makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah, melakukan apa terhadap daging Yesus, yaitu daging anak manusia dan darah Yesus, yaitu darah anak manusia, dia makan dan minum. Apabila anda makan daging Yesus dan minum darahnya, apakah yang anda punyai? Anda mempunyai kehidupan kekal. Sebab itulah Tuhan membenarkan kita dibaptis untuk mengampunkan semua dosa sebelum menyambut Paskah dan membuka jalan ke pokok kehidupan agar kita dapat menjalani jalan itu. Dalam erti kata lain, menyambut Paskah bermaksud kita dapat mencapai pokok kehidupan dengan keizinan Tuhan, bukan? Apabila Yesus datang ke bumi buat kali pertama, tujuannya adalah untuk memberikan kita kehidupan. Adakah Yesus benar-benar datang ke bumi dengan Paskah, iaitu kebenaran pokok kehidupan, apabila dia datang buat kali pertama?
Marilah melihat buku Yohanes bab 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, iaitu tujuan Yesus datang ke bumi adalah supaya mereka merujuk kepada umat Tuhan. Mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau begitu, demi memberikan kehidupan kepada manusia yang mati selepas makan buah larangan di Taman Eden, pokok kehidupan pasti diperlukan. Kalau begitu, apabila Yesus datang ke bumi buat kali pertama, adakah dia membawa pokok kehidupan? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dia bermaksud bahawa dia datang untuk memberikan kehidupan. Jika dia datang untuk memberikan kehidupan, apakah yang perlu dia bawa dari Taman Eden? Dia mesti membawa pokok kehidupan. Kalau begitu, apabila pokok kehidupan muncul dalam kebenaran, apakah kebenaran itu? Apabila Yesus datang ke bumi buat kali pertama, adakah dia membawa Paskah Perjanjian Baru atau tidak? Dia menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah, bukan? Dan juga, dia menjalankan upacara pembasuhan kaki. Memberikan roti, dia berkata, inilah tubuhku. Dan memberikan air anggur, inilah darahku. Hari apakah hari itu? Hari Paskah. Apabila dia memberikan daging dan darahnya kepada manusia melalui Paskah, dia berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi jika kamu makan dan minum, kamu mempunyai kehidupan kekal. Ajaran siapakah ini? Inilah apa yang diajarkan Yesus sendiri pada 2000 tahun dahulu. Pokok kehidupan tidak dibenarkan kepada pendosa di Taman Eden. Apabila Yesus datang buat kali pertama, apakah yang dia lakukan terhadap jalan ke pokok kehidupan demi memberikan kita kehidupan kekal melalui Paskah Perjanjian Baru? Dia membukanya. Sebab itulah Petrus, Yohanes, murid-murid lain dan semua ahli gereja awal menyambut Paskah. Adakah syaitan mahu semua manusia menerima keselamatan? Syaitan tidak mahu. Syaitan mula memusnahkan kebenaran Paskah yang berharga ini melalui muslihat dan perangkap yang licik. Kira-kira tahun 155 Masehi, Polycarp, iaitu wakil gereja Timur, dan Anicetus, iaitu wakil gereja Barat, Paus gereja Rom, mempunyai kontroversi untuk mengenai sambutan Paskah. Satu pihak mengatakan bahawa hari adalah penting dan menegaskan hari Ahad, serta yang lain berkata, segala-galanya mesti bermula dari Paskah. Tetapi Polycarp serta Anicetus tidak dapat memujuk satu sama lain dan mereka meninggalkan soalan itu tanpa penyelesaian. Kemudian mereka membawa kontroversi ini sekali lagi kira-kira tahun 197 Masehi. Pada masa itu, Polycarp dari gereja Timur dan Bishop Victor dari gereja Barat mula berpalah sekali lagi tentang ini. Semasa mereka membincangkan sama ada mereka perlu menyambut Paskah atau tidak, mereka menyambut tarikh Easter dan itu adalah cara yang sangat licik untuk memasukkan Paskah. Mereka nampaknya menyasarkan sesuatu, tetapi sebenarnya mencari sesuatu yang agak berbeza dengan menarik perhatian ke suatu tempat lain, supaya tempat yang penting mungkin diabaikan dalam persediaan menghadapi serangan. Pada tahun 197 Masehi, ada perbalahan yang teruk di antara Polycarp dengan Victor. Tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan apa-apa pun. Kemudian masa berlalu dan akhirnya pada tahun 325 Masehi, Majlis Nisia diadakan oleh Maharaja Konstantin. Sudah tentu, kepausan Rom menyertai majlis keagamaan ini. Pada masa itu, mereka membuat undang-undang supaya Easter disambut pada hari Ahad seperti yang dikehendaki oleh mereka. Kemudian,
mereka menegaskan bahawa Paskah ialah perayaan orang Yahudi dan akhirnya memansuhkan Paskah. Ada murid-murid para rasul yang diajar oleh Yesus. Mereka sentiasa berkata, kami diajar oleh para rasul yang belajar terus daripada Tuhan. Kami masih belajar bahawa kami mesti menyambut 14 hari bulan Nisan, iaitu Paskah, dan kami masih menyambutnya. Surah-surah sebegitu telah dijumpai dan masih kekal dalam sejarah Kristian sebagai rekod. Jika Paskah dimansuhkan, maksudnya kebenaran yang membolehkan kita makan daging Yesus dan minum darahnya lenyap dari bumi, bukan? Mulai masa itu, manusia mengalami zaman kegelapan dalam masa yang lama. Perkataan gelap bermaksud tiada cahaya, tiada kebenaran dan tiada iman dalam Tuhan. Jika tiada kebenaran, ada iman dalam masa yang lama, siapakah yang akan dapat diselamatkan? Walaupun Tuhan sendiri datang ke bumi dan mengajarkan cara untuk mendapat kehidupan kekal kepada manusia yang ditakdirkan mati kerana buah larangan, cara itu dihalang dan lenyap. Apakah yang dapat dia lakukan? Demi menyelamatkan manusia sekali lagi, apakah yang perlu dia lakukan? Kerana hanya Tuhan boleh membuka jalan ke pokok kehidupan yang ditutup rapat. Kerana dia memerintahkan untuk menghalang jalan ke pokok kehidupan. Tiada orang lain kecuali Tuhan boleh membuka jalan itu. Betul? Sebab itulah Alkitab berkata bahawa Tuhan datang ke bumi ini buat kali kedua untuk memulihkan kebenaran yang telah dimusnahkan. Dan sebab dia membawa kebenaran adalah kerana mau memberikan kehidupan kekal. Marilah kita pergi ke buku Ibrani, pasal 9, ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengkorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya kali keberapa, sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan apa? Keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Apakah tujuan kedatangannya ke bumi ini buat kali kedua? Alkitab berkata bahawa dia datang untuk menganugerahkan keselamatan. Memandangkan dia datang untuk memberikan keselamatan kepada orang yang ditakdirkan mati kerana makan buah larangan di Taman Eden, apakah yang harus dia bawa? Hanya apabila dia membenarkan kita makan buah dari pokok kehidupan, kita akan dibebaskan daripada dosa, bukan? Tanpa dia membawakan pokok kehidupan, kita tidak dapat diselamatkan. Apakah kebenaran yang merealisasikan pokok kehidupan? Kalau begitu, Kristus yang datang ke bumi ini buat kali kedua, Tuhan pada zaman Roh Kudus, mestilah dia yang membawakan Paskah Perjanjian Baru. Siapakah dia yang kita nantikan? Tuhan. Kecuali Tuhan, tiada manusia di bumi ini yang layak menyebut tentang kehidupan kekal. Kalau begitu, adakah Alkitab meramalkan bahawa Tuhan akan datang dan memberi kita kehidupan kekal? Buku Yesaya, bab 25, ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Siong ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Di Gunung Siong, bagi segala bangsa, bagi semua manusia di dunia, Tuhan akan menyediakan perjamuan dengan makanan bergemuk dan anggur yang tua benar. Apakah yang dihidangkan di perjamuan? Anggur yang tua benar. Anggur ini ialah air anggur yang disimpan selama kira-kira 1,600 tahun. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersunsum, anggur yang tua
yang disaring entapannya. Ini ialah air angkor yang tua benar, kerana mengambil masa selama 1,600 tahun dari tahun 325 Masehi sehingga Papa Ansang Hong mengisytiharkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru demi menyelamatkan kita. Memandangkan Paskah Perjanjian Baru tidak disambut dalam tempoh itu, dikatakan bahawa itu adalah angkor yang tua benar. Suatu perjamuan dengan angkor yang tua benar. Di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselumbungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan apa? Maut untuk seterusnya. Apa yang Tuhan lakukan dengan angkor yang tua benar ialah meniadakan maut, iaitu memberikan kehidupan kekal. Air angkor yang memberikan kehidupan kekal. Jika kita tidak menambah atau mengurangkan dari Alkitab, air angkor ini adalah apa? Tiada air angkor yang lain kecuali angkor Paskah. Ia akan menyatakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah yang meniadakan maut dengan angkor yang tua benar dan memberikan kehidupan kekal. Siapakah dia? Tuhan kita. Alkitab membuktikan bahawa dia ialah Tuhan kita. Pada zaman ini, siapakah yang membawa roti dan air angkor Paskah serta memberkati kita dengan kehidupan kekal melalui Perjanjian Baru? Sesetengah orang berkata, jika aku mengisytiharkan Paskah dengan roti dan air angkor, adakah aku akan menjadi Tuhan? Biarlah dia melakukannya. Sebelum Papa Ansang Hong datang, ada sesiapakah yang mengisytiharkan Paskah Perjanjian Baru serta memberkati kita dengan kehidupan kekal melalui roti dan air angkor Paskah? Walaupun mereka menggunakan perkataan Paskah, ia tidak mempunyai makna yang sama. Orang Yahudi menggunakan perkataan Paskah sejak lama dahulu, tetapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias sehingga hari ini. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa, anak lelaki seorang tukang kayu. Dalam erti kata lain, mereka telah mewarisi semangat Paskah Perjanjian Lama, tetapi mereka tidak mempunyai Paskah Perjanjian Baru. Marilah melihat ayat 8. Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita. Memandangkan Alkitab memberitahu kita bahawa Dia yang mempunyai tanda ini ialah Tuhan yang datang buat kali kedua. Bagaimanakah kita boleh menolak ajaran Alkitab? Sesiapa sahaja tidak mengakui Tuhan yang telah datang dengan tanda ini adalah sama dengan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nantikan, supaya kita apa? Diselamatkan. Tuhan datang buat kali kedua untuk menyelamatkan kita, yang memberkati kita dengan kehidupan kekal melalui angkor yang tua benar. Siapakah dia? Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana apa? Keselamatan yang diadakannya. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang diadakannya. Alkitab jelas memberitahu kita tanpa penambahan atau pengurangan. Pada zaman Roh Kudus, Kristus Ansang Hong datang ke bumi ini dan membenarkan kita bertemu dengan Ibu Syurgawi yang pernah kita kehilangan sekali dan mengajar setiap kebenaran tentang roh dan pengantin perempuan. Bagaimanakah kita dapat menafikan semua ajaran itu? Semua ajaran yang Bapa berikan itu adalah untuk tiba ke mana? Untuk membimbing kita kepada keselamatan. Bapa memberikan kita semua ajaran seperti keluarga Abraham dan ibu Yerusalem, dan ibu sumber air kehidupan. Semua kebenaran datang daripada Bapa.
Pada 2000 tahun dahulu, orang Yahudi tidak mengenal Yesus yang datang ke bumi ini sebagai Mesias, tetapi cuba melempari dia dengan batu. Berkata, kamu hanya seorang manusia sahaja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Pada zaman ini juga, orang tidak mempercayai Kristus Sang Hong, tetapi mengecam dia hanya kerana dia datang ke bumi ini dalam badan manusia. Namun, sekarang manusia di dunia datang ke hadapan Tuhan. Nampaknya mereka mula merasai cahaya Tuhan, Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Sekarang, mereka diinjakkan di seluruh dunia, ke Samaria dan sampai ke penghujung bumi. Jika kita menginjil dengan berani, Tuhan akan membuka mata yang melihat Alkitab, telinga yang mendengar, dan hati orang untuk menyedari kebenaran. Apabila Rasul Paulus menginjil kepada perempuan yang berkumpul di sungai pada hari Sabat, Lydia membuka minta. Alkitab berkata bahawa Tuhan membuka hatinya. Tuhan membenarkan dia dengan penginjilan Paulus dan menerima Injil supaya dia mempercayai Tuhan mulai dari hari itu. Pada zaman ini juga, apabila kita menginjilkan tentang Kristus Sang Hong, iaitu Tuhan pada zaman Roh Kudus dengan berani, semua kuasa kegelapan berundur. Jika anda hanya memegang lampu dan ragu-ragu untuk menghidupkannya dalam kegelapan, baterinya akan menjadi lemah nanti. Janganlah meletakkannya dalam masa yang lama. Kita mesti menggunakannya bila boleh menggunakannya. Injil kita, semua rahmat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita akan lenyap jika kita tidak menggunakannya, sama seperti bateri yang kosong. Apabila kita menggunakannya, itu akan dicas berulang kali agar kita dapat memancarkan cahaya yang jauh lebih terang. Marilah kita menginjil dengan lebih tekun lagi ke seluruh dunia. Bapa Sang Hong ialah Tuhan. Ibu Surgawi telah datang ke bumi ini. Jika kita menginjilkan tentang Bapa dan Ibu akan memakaikan kita dengan mahkota kehidupan kekal yang tidak akan layu di kerajaan syurga. Berharap anda menerima banyak rahmat. Saya tambahkan kupas ini. Sekian, terima kasih.